Kita cek balik ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ada 5 penyesalan orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, menyesal. Lepas dia mati itu menyesal pasal apa? Pasal hidup atas dunia dia tidak bersedekah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. أما بعد, yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Badar, seterusnya hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan Ummul Kitab kita. Yang pertama buat Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah sebelum nak mulakan kuliah pada malam ni, saya nak minta semua dapatkan senaskah Al-Quran. Kita buka muka surat 562. InsyaAllah kita akan sama-sama baca surah Al-Mulk sebelum kita mula kuliah insyaAllah. Muka surat 562. InsyaAllah pada malam ni kita sama-sama guna senakah, guna Al-Quran yang diwakafkan di masjid kita. Mudah-mudahan si pewakaf mendapat manfaat pahala daripada mewakafkan Al-Quran di masjid kita ni insyaAllah. Seperti mana yang sedia maklum, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi kata dalam Al-Quran ada satu surah yang mempunyai 30 ayat.
yang mana Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa si pembacanya. Iaitulah kata Rasulullah, tabarakalladzi biyadihil mulk. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebelum ni ada rakan-rakan kita yang pernah dengar surah Al-Mulk ni tapi seumur hidup tak pernah baca. Tapi malam ni insya-Allah boleh baca surah Al-Mulk. Saya di Kulim, sebelum saya nak mula kuliah, saya akan mula baca Al-Mulk dulu. Sebab doktor dah balik lagi, buka TV tengok drama pakai tak baca dah. Al-Mulk apa Al-Mulk? Kan? Sedangkan orang yang baca surah Al-Mulk diberi jaminan oleh baginda Nabi SAW untuk diselamatkan daripada fitnah kubur, insya-Allah. Muka surat 562. Insya-Allah kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ni sekali lagi Allah taala pilih kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab tu ulama selalu pesan kepada kita. Ulama kata kalau ingin menjadi tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti, janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita sedang hidup di atas muka bumi Allah ini, dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Piyu Amir ingat akhirat, insya-Allah selamat. Clear no? Tu waktu duduk dalam PU dulu, maklum. Sebab tu saya minta maaf lah kalau tengok saya malam ni tak segak. Pasal apa tak segak? Pasal tak pakai bedak. Dulu duduk dalam PU depa buh bedak melepung. Orang kampung telefon kata, "Ustaz, gebu lah ni noh." Saya kata, "Tak gebu ke mana, buh bedak melepung." Saya pakai bedak tak apa lagi. Juru makeup duk ikut kata, saya tanya ni duk ikut kata pasal apa ni? Dia kata ada satu lagi tak boleh Ustaz. Juru makeup laki bukan perempuan, tapi jenis tu. Saya tanya, ni abang ni anak berapa orang? Dia termalu nak bak ke Ustaz. Dah berapa orang? Dia tahu Ustaz tak payah ambil tahu lah. Dah berapa orang? Dia tahu 8. Teroduk lagu tu 8. Yang kita misal tarin 2 anak. Saya tanya mendatang apa? Tak boleh lagi. Dia kata gincu. Kata pi dah aku malam ni. Yang Ustaz asli Bollywood dah je gelak kata dia. Dia kata tu dia masuk PU sangat. Saya pun suar mulut kat dia, dia pun tenyeh gedebok. Mulut jadi macam mulut ikan sepat. Pasal apa? Pasal tak pernah pakai gincu. Kita bisa duduk ke kampung, duduk tolong ayah apa lebih kurang, duduk kutip sekerak itu ni. Pipi sana dia pun buh bedak tu dia. Setiap buh lipstick lagi. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan di dalam PU juga dia ada tu hak abang beduk tu. Hak abang beduk tu dia katok cukup 3 minit dia katok. Dan bila dia katok tu cukup, maknanya cukup 3 minit lah. Kalau dia kata, kalau kita duk ceramah lagi, dia akan potong markah. Tapi alhamdulillah malam ni abang beduk tak ada. Persiap. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Itu mukadimah. Sebab apa saya mulakan dengan membaca Al-Quran? Sebab membaca Quran adalah sebaik-baik zikir. Dan kata ulama ada 5 perkara kalau kita nak cuci hati kita. Ada 5 perkara. Yang pertama kata ulama nak cuci hati ini dengan membaca Al-Quran. Sebab tu saya mulakan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cuci hati kita. Dan bila hati kita bersih, mudah-mudahan ilmu mudah untuk masuk dalam diri kita. Kata Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, beliau sebut hati kita ni ibarat seperti rumah. Hati yang kotor, malaikat tidak boleh masuk. Sebab itu rumah yang ada anjing, kata ulama, malaikat rahmat tak boleh masuk dalam rumahnya. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita kalau tak bersih, ilmu dia tak boleh nak masuk. Sebab ilmu ni adalah nur, adalah cahaya yang dibawa masuk oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang dia ada ilmu, tapi dia tak boleh beramal dengan ilmu dia. Kata Tuan Guru Syekh Ustaz Syarhan, menantu kepada almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, waktu dia mengajak kami dulu, dia sebut
Di antara yang paling mudah untuk kita faham, kita semua ni ada ilmu. Ilmu dia apa dia? Bila dengar saja azan, apa yang perlu kita buat? Sudah pasti kita akan mai ke masjid untuk solat berjamaah. Tapi berapa orang yang mai? Maknanya ada ilmu, tapi tak boleh beramal dengan ilmu. Pasal apa? Pasal hati kotor. Sebab tu kita payah nak bangun tengah malam. Allahumma salli Muhammad. Payahnya kita nak bangun tengah malam. Apatah lagi nak mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nak cuci hati, kata ulama. Yang kedua, kena banyak puasa sunat. Sebab bila kita puasa sunat, maka akan menyucikan hati kita. Sebab bila kita berpuasa, kita jaga mata kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kita akan jaga telinga kita. Kita akan jaga lidah kita. Kita akan jaga tangan kita. Kita akan jaga kemaluan kita. Kita akan jaga kaki kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bulan Ramadan kita boleh jadi baik. Dan ulama cukup pesan kat kita. Ulama kata kalau siapa tak mau buat maksiat sepanjang minggu tersebut, maka kata ulama jangan kita buat maksiat pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat Nabi suruh mai awal masjid. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata siapa yang mandi sunat hari Jumaat, ni untuk orang lelaki ni, mandi sunat hari Jumaat, kemudian dia mai masjid awal pada waktu yang pertama. Kata ulama, waktu pertama ni pukul berapa? Dia antara pukul 8 hingga pukul 9. Pahalanya, kata Rasulullah, seolah-olah melakukan ibadah korban seekor unta. Kita pernah ambil tak tu? Tak salah, hadu cakap pun tak pernah. Kemudian Nabi kata siapa yang mai ke masjid pada hari Jumaat, pada waktu yang kedua, dia antara pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 10. Pahalanya seolah-olah melakukan ibadah korban seekor lembu. Hak tu pun tak ambil juga. Lama mana dah Jumaat? 40 tahun dah. Lama mana dah Jumaat? 60 tahun dah. Tapi tak katalah. Hari ni kalau mai awal masjid jiran hak sebelah kata apa? Dia tu jadi ke mana tu? Aku perasan telan ubat sekali dengan botol apa. Pasal kita duduk dalam masyarakat yang jahil, yang tidak ada ilmu. Kemudian Nabi kata, siapa yang hadir ke masjid pada waktu yang ketiga, di antara pukul 10 sampai pukul 11, maka pahalanya, kata Rasulullah, seolah-olah melakukan ibadah korban seekor kambing biri-biri jantan yang bertanduk. Dan siapa yang mai pada waktu yang keempat, di antara pukul 11 sampai pukul 12, pahalanya, kata Rasulullah, seolah-olah bersedekah seekor ayam. Dan siapa yang mai pada waktu yang kelima, di antara pukul 12 sehingga masuknya waktu zuhur, maka pahalanya, kata Rasulullah, seolah-olah bersedekah sebiji telur ayam. Dan siapa yang mai pada saat dan ketika khatib sedang membaca khutbah, maka pada waktu itu malaikat yang duduk di pintu semuanya masuk ke dalam untuk mendengar khutbah. Maka pada waktu itu yang mai waktu itu, dia tak dapat apa dah kecuali telurnya sahaja. Faham-faham, tak faham sudah. Dia tak aku duk ambil tu tiap-tiap tahun. Tiap-tiap hari Jumaat duk ambil tu. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi suruh kita buat amal ibadat banyak-banyak. Dan hari Jumaat bila kita banyak amalan kita yang boleh kita buat, di antaranya berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sebab tu orang yang buat maksiat hari Jumaat, dia tak malu pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang yang berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat, kata ulama, maka malaikat akan sampaikan selawat-selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Lalu diperlihatkan wajah kita kepada baginda. Lalu disebut nama kita.
dan disebut nama ibu dan ayah kita. Kata ulama, orang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW, sebenarnya dia sedang berkhidmat untuk kedua ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu saya nak tegaskan pada malam ini, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku, kata Rasulullah, lebih daripada dia kasih akan kedua ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya apa dia? Kalau dalam hati kita Rasulullah bukan nombor satu dalam hati kita, bermakna iman kita belum sempurna. Sebab tu dalam sebuah puisi syair yang dikarang oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, Hasan bin Sabit dalam syairnya menyatakan bahawa dalam setiap hati manusia hanya ada seorang kekasih. Kata Hasan bin Sabit, dalam hati manusia hanya ada seorang je kekasih. Dan dia akan selalu teringat kepada kekasihnya. Dan dia akan selalu menyebut nama kekasihnya. Dan bila disebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mengalir air matanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu tanda orang yang sayang pada Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, man ahya usunnati faqad ahabbani. Nabi kata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya ia mengasihi aku. Dan barang siapa yang kasih kepadaku, kata Rasulullah, maka dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita cek balik ibu ayah sekalian, kenapa Allah Ta'ala tak ambil lagi nyawa kita ni? Sepatutnya, kata ulama, bila kita bangun daripada tidur, tanya balik diri kita, pasal apa Allah Ta'ala panjangkan usia kita? Kita tak pernah tanya, pasal apa Allah Ta'ala duk panjang lagi usia aku ni? Ada setengah orang duk jawab, saya ni duk sihat bukan apa Ustaz, pasal duk makan suplemen hak mahal-mahal. Sebab nak mati kena ada syarat ya? Tak ada syarat. Kadang-kadang kita heran kawan kita hak mati sebelum ni, sakit apa pun tak ada. Yang kita ni dengan kecil manis, dengan darah tinggi, dengan jantung, dengan kencing orang, tak mati-mati. Yang kita ni orang baca Yasin 40 dah 4 kali dah. Lega elok, tak main masjid juga. Hak ada pun main masjid tak berhenti. Kau main masjid tak berhenti. Dia main masjid haram tak berhenti lajak. Hak jenis tu ada orang. Orang tanya dia, hang main masjid tak berhenti? Dia kata, aku lebih kurang lagu tu lah. Tapi masjid tak nak nampak. Aku main masjid tak berhenti. Dia berhenti tak mana? Pasal malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya, kata ulama, pasal apa Allah Ta'ala duk panjang usia kita? Bila cek balik, kata ulama, Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni pasal apa? Dia antaranya sebab kita ni banyak dosa. Kita banyak dosa dengan Allah. Sebab tu kita semua ni bila sebut saja bab mati, muka berubah jadi lain. Tengah duk sembang di kedai kopi, gelak pasal tengok Maharaja Lawak Mega semalam. Duk gelak. Tiba-tiba orang mabak kata, ni jiran baru meninggal dunia. Agak-agak kita sambung gelak ke, berhenti duk sengak. Oh, bak ni jiran sebelah meninggal dunia. Meninggal dunia. Kawan sebelah tahan, gila. Tapi semua pakat sengak habis. Pasal apa kita takut nak mati? Ada orang dia takut nak mati, dia beli basikal hak mahal-mahal. Kayuh lah kayuh. Orang tahu pasal apa kayuh giret sangat nak bagi sihat. Ada orang dia beli alat senaman tu macam-macam, angkat berat lah, angkat ringan, hak kayuh depan TV pun ada.
Tujuan dia nak bagi sihat, nak bagi panjang umur. Tapi dia tak dekatkan diri dengan Allah. Bukan salah beli gerek. Yang salah beli gerek sebab takut nak mati. Tapi kuliah pun tak main tu yang salah. Dia duk rasa dengan kayu gerek sihat. Tiba-tiba kayu sampai tan simpang, lori belah mati betul ke? Sebab ada anak murid guru saya, Tuan Guru Ustaz Nan Pondok Sungai Karangan. Habis kuliah anak murid dia kata, "Ustaz, saya lah ni alhamdulillah sihat. Sakit jantung tak ada, bawah pinggang pun elok, semua elok. Ditakdirkan Allah nak lintas pergi seberang jalan keluar pada masjid, tiba-tiba lori belah mati tentu juga." Masuk waktu ke apa? Masuk dah seminit sebab itu mati ni tak tahu bila kita akan mati. Siapa yang tahu dia nak mati bila? Angkat tangan. Nak bagi RM2. Tak ada. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sadaqallahul azim. Apabila tiba ajalnya, kematian seseorang, maka Allah Ta'ala tak tangguh lagi dah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Allahu Akbar, أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tak tahu bilakah kita akan dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak mati ni tak ada syarat. Yang muda pun ada yang meninggal dunia, apatah lagi orang yang lanjut usianya. Sebab tu kata ulama, bila kamu sampai umur 40, kata ulama,
kamu kena ingat bahawa kematian semakin dekat dengan kamu. Dan bila kamu sampai umur 50, kata ulama, kamu kena cek balik amalan apa yang belum lagi kamu buat. Kamu kena mula daripada sekarang. Dan bila kamu sampai umur 60, kata ulama, kamu tidak boleh lagi dilalaikan oleh dunia, kerana kematian boleh datang bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa boleh mai. Yang terkini, almarhum Syekh Ali bin Jabir rahimahullahu ta'ala, yang baru saja kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di umur 44 tahun. Tua pada saya setahun. Kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi tinggal kat kita ni banyak petua-petua untuk kita selamat, terutamanya ketika sakratul maut, kemudian ketika berada di alam barzakh, kemudian amalan kita sewaktu berada di padang mahsyar nanti. Sebab itu Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni. Sebab tu kata ulama, pasal apa kita takut sangat dengan mati ni? Rupanya duk cek balik kita ni banyak dosa dengan Allah. Samalah kata ulama kalau kita bergaduh dengan isteri kita. Ya, isteri bergaduh dengan suami contohnya. Bila dia keluar daripada rumah, dia nak balik mai pula tu, dia rasa seronok ke semua? Dia akan rasa, laki aku ni marah tak reda lagi ni. Tak apalah, pergi kona, pergi kot lain dulu, kot mana pun sekejap lagi. Ataupun pergi duduk tak mana-mana dulu, sekejap lagi aku balik. Sama tak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Sama. Rupanya kita banyak dosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi pesan kat kita supaya baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Jangan tinggal. Sebab tu kuliah saya tiap-tiap malam saya akan mulakan baca surah Al-Mulk. Sebab duk tahu dah, balik lagi buka-buka TV, tengok-tengok ulangan. Gegar Vaganza. Ada lagu, ada lagi. Dia kira ada lagu, ada lagi. Yang dia nak ada ke tak ada, tak tahu. Balik-balik dan buka drama, dia tengok perempuan tanpa dosa. Drama habis 3 minggu dah, dia duk teriak tak habis lagi. Mangkuk ayun sungguh. Yang Quran baca haram tak teriak. Sebab tu kata ulama dalam surah Al-Mulk yang kita baca tadi, ada satu ayat, iaitulah ayat 14 dalam surah Al-Mulk. Siapa yang rajin baca ayat ni, dia jadikan wirid dalam hidup dia. Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ulama kata siapa yang jadikan ayat ni sebagai wirid dalam kehidupan dia, di antara kelebihan dia yang pertama, orang akan tengok dia, orang akan rasa dia ni orang yang berwibawa, ataupun orang akan hormat dia, orang akan rasa gerun dengan dia. Yang kedua, kata ulama kelebihan ayat ini, Allah Ta'ala akan beri keizinan kepada dia agar dia boleh tahu bilakah dia akan meninggal dunia. Dia boleh tahu dia nak mati bila. Agak-agak ibu ayah nak baca, dia tahu aku pakai dak. Hampa nak baca-baca. Ni ulama sebut. Dan siapa yang ingin bertemu dengan ahli keluarganya yang telah meninggal dunia, ni siapa yang nak jumpa mak dia ke ayah dia ke, lepas solat hajat baca ayat ni 9 kali. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, temukan aku dengan ibu ataupun ayahku di dalam mimpiku, insya-Allah dengan izin Allah. Sebab tu kalau boleh jadikan wirid dalam kehidupan kita. Dan orang yang baca surah Al-Mulk setiap malam, esok di hari akhirat nanti, dia akan dibangunkan wajahnya bercahaya seperti mana wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Rupanya banyak kelebihan, tapi kita tak baca-baca lagi.
Ada orang duk dengar surah Al-Mulknya baca dak lagi. Sebab tu malam ni saya ajak baca terus. Di tempat saya tu bila baca awal tu, kadang-kadang awal tu bila baca, kali pertama baca, hak tak bunyi suara pun ada. Hak baca step Ramli tu. Ramli baca tak bunyi langsung. Kan? Tapi alhamdulillah bila duk baca selalu alhamdulillah. Kadang-kadang hebat daripada saya, potong saya pun ada dah. Punya hebat. Cara saya baca tadi, cara baca orang yang nafas pendek. Sebab tu kalau tengok sod lam ya tu sepatutnya kena terus. Tapi pasal apa saya berhenti? Sebab dia dibolehkan berhenti pasal apa? Pasal nafas tak panjang. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pasal apa Allah Ta'ala panjangkan usia kita? Di antaranya sebab apa? Sebab kita ni selawat ke atas Nabi pun tak banyak lagi. Nabi kata siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada dia syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak maukah kita ni sebelum nak mati Allah Ta'ala tunjuk tempat kita dalam syurga? Selawat banyak mana? 1000 kali ya. 1000 kali setengah jam selesai. Saya duduk naik kereta sambil duduk berselawat. Setengah jam cukup 1000. Ambil pendek sudah. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil itu. Kau tidak rugi kita ibu ayah sekalian. Kita duduk menyesal, awaklah atas dunia dulu, aku tak selawat ke atas Rasulullah. Nabi kata orang yang paling layak untuk duduk dekat dengan aku sewaktu berada di hari akhirat nanti, iaitulah orang yang banyak berselawat ke atasku, kata Rasulullah. Sebab tu orang yang berselawat atas daripada 1000, maka akhlak dia akan jadi baik. Akan jadi baik. Kita cek balik ibu ayah rahmati Allah sekalian. Ada 5 penyesalan orang yang telah meninggal dunia. Ada 5 penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, menyesal. Lepas dia mati itu menyesal pasal apa? Pasal hidup atas dunia dia tidak bersedekah. Allahu Akbar. Duit banyak tiba-tiba kedeku tak mau sedekah. Nabi SAW pesan kepada Sahlu bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi kata, di hari akhirat nanti kamu akan duduk di padang mahsyar. Yang mana kata Rasulullah kamu akan duduk seperti duduk di atas kepingan roti yang putih, yang kosong. Dan pada waktu itu kata Rasulullah, kamu akan rasa dahaga yang amat sangat yang tak pernah kamu rasa sewaktu kamu hidup di atas muka bumi Allah dahulu. Di sana nanti kata Rasulullah, kamu akan rasa lapang yang amat sangat yang tak pernah kamu rasa sewaktu kamu hidup di atas muka bumi Allah dahulu. Dan kamu akan duduk di sana kata Rasulullah dalam keadaan bertelanjang seperti mana kamu tak pernah rasa waktu kamu hidup di atas dunia dahulu. Maka kata Rasulullah, perbanyakkanlah sedekah makanan dan minuman semata-mata kerana Allah. Maka di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan memberi makan dan minum kepada dia. Kalau siapa yang nakkan pakaian, kata Rasulullah, sewaktu berada di padang mahsyar, maka banyakkan sedekah pakaian semata-mata kerana Allah. Kita jarang sedekah pakaian. Sebab yang ada pakaian di padang mahsyar esok hanya ada 4 golongan. Golongan pertama yang ada pakaian di padang mahsyar, iaitulah para nabi dan rasul. Yang kedua yang ada pakaian di padang mahsyar, iaitulah wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga yang ada pakaian di padang mahsyar, iaitulah orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat yang ada pakaian di padang mahsyar, iaitulah manusia yang waktu hidup di atas dunia dia sedekahkan pakaian semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ada anak-anak jiran-jiran kita yang nak sekolah, yang pakaian nak beli pun tak ada duit. Akibat pandemik Covid ni. Mari kita sama-sama pakat bantu. Nu kawan-kawan kita yang berada di pantai timur, yang diuji oleh Allah dengan banjir.
Dan lagi penyesalan bagi orang yang bersedekah lagi. Orang yang sedekah pun menyesal juga. Pasal apa? Sebab dia tak sedekah pada waktu. Waktu bila? Iaitulah bulan Ramadan. Sebab Nabi kata sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sedekah bulan Ramadan sama dengan mengeluarkan zakat yang wajib pada bulan yang lain. Siapa yang buat keluar zakat yang wajib dalam bulan Ramadan, maka pahalanya digandakan sebanyak 70 kali ganda. Saya pergi ceramah di Kulim. Ada syarikat RNZ, Tuan Haji Rosli. Bila dia dengar saja berkaitan dengan dilipat gandakan pahala bagi keluarkan zakat dalam bulan Ramadan, lalu dia buat keluar zakat bulan Ramadan. Subhanallah. Ini orang yang ada ilmu, kemudian beramal dengan ilmu dia. Kemudian, orang yang sedekah juga menyesal. Pasal apa? Pasal dia tak sedekah pada waktu subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, pada waktu subuh akan turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama akan berdoa kepada Allah, Ya Allah, engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Rupanya, kalau orang yang tak sedekah pada waktu subuh ni memang bahaya. Sebab malaikat yang kedua doa, Ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Dia kata, kami nak dekah macam mana Ustaz, subuh pun tak jaga. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Sebab tu Nabi pernah berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, engkau berkatilah umatku yang bangun pada waktu subuh. Sebab tu orang yang tak jaga pada waktu subuh, dia tak mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cek tengok tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni berapa puluh tahun dah. Esok di hari akhirat nanti himpun-himpun balik, cek tengok semayang subuh berjamaah, tak sampai pun setahun. Nak jawab apa depan Allah? Sebab tu Nabi kata di antara ciri-ciri, tanda-tanda orang yang munafik, kata Rasulullah, ialah malasnya dia untuk solat Aisyah berjamaah dan malasnya dia untuk solat subuh berjamaah. Kalau ada dua ni, dah ada sifat munafik dalam diri dia. Siapa dia? Terutamanya orang lelaki. Ada sifat-sifat tu. Sebab apa? Sebab pahala dia, orang yang solat Aisyah berjamaah, pahalanya seolah-olah melakukan amal ibadah separuh malam. Orang yang menunaikan solat subuh berjamaah, pahalanya seolah-olah mengerjakan ibadah seluruh malam. Sebab tu kata ulama, kita hari ini umat Islam yang berada di Malaysia, kita mulai pada hari ini kita kena mula bekerja untuk Islam. Macam mana nak kerja untuk Islam? Di antaranya dengan kita menghadirkan diri untuk solat berjamaah pada waktu subuh. Sebab musuh-musuh Islam dia akan tengok Islam ni naik tak naik. Waktu bila? Waktu subuh. Tentera Yahudi laknatullah pernah berkata kepada umat Islam, kami tak rasa gemetar kepada umat Islam, kami tak rasa takut kepada umat Islam selagi mana rumah-rumah ibadah kamu tidak dipenuhi pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Mereka duk tengok yang tu lah. Dia berkata lalu ke depan masjid tu, dia tahu tengok terangkat bumbung-bumbung. Tapi dia tak usah bimbang, mai tengok masjid waktu subuh. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Sebab tu yang duk mai semayang subuh saya duk tengok, kebanyakannya adalah pengundi-pengundi saluran 1 dan 2. Hak 3 dengan 4 pas mana tak tahu. Hak tak main masjid daripada dulu sampai lah tak main lagi. Hak dulu tak main dia kata masjid panas. Lepas tu buah aircon dia kata sejuk sangat. Lepas tu lah tak main pasal apa? Covid. Yang kita heran, kok pasal raya dia bawa anak dia habis kerak laut. Tapi nak main masjid takut. Allahu Akbar.
Sepatutnya ujian yang Allah Ta'ala jadikan kat kita hari ni, sepatutnya kita semakin dekat dengan Allah ataupun jauh dengan Allah. Sepatutnya dekat. Sepatutnya masjid kita penuh ni. Tak ada ruang lah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Penyesalan kedua bagi orang yang telah meninggal dunia, iaitulah yang kedua, tak mau dengar nasihat. Sebab itu kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Nabi kata seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala bagi faham agama. Jadi baik kita. Dia masalah mengaji, kita tak mau. Kita tak mau dengar nasihat. Hak ni yang jadi masalah. Sebab itu kata Nabi SAW dalam bab menuntut ilmu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, kamu berpagi-pagi belajar satu ayat daripada kalamullah. Pahalanya," kata Rasulullah, "lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat." Tadi kita baca surah Al-Mulk dah berapa ayat? 30 kali 100. Try balik buat tengok sembahyang sunat lagi 100 rakaat jadi ke mana? Tak masuk bulan Ramadan lagi dah tetap dah aku tahun ni 8 lah. Dia kata aku 8 lah pasal dengan Covid apa semua tu. Nabi kata belajar satu ayat daripada kalamullah pahalanya lebih afdal daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Allahu Akbar. Dan Nabi kata, "Wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi belajar satu ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak," kata Rasulullah, "lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat." Balik lagi try buat 1000 tengok. Tak dan sampai 1000 ambulan duk tunggu depan rumah. Orang kata Covid dah terlucut tepung lutut. Ni kita duduk malam ni lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Esok di hari akhirat duduk tengok, pahala sembahyang sunat apa? Banyak sangat ni. Rupanya duduk dalam majlis ilmu. Dia amal tak dengan ilmu yang dia dapat tu? Haram tak Tapi pahala dia lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sebab tu ulama kata orang yang jahil itu tetap akan menjadi musuh Allah walaupun dia seorang ahli ibadah. Berbanding dengan orang yang berilmu, kata ulama, tetap akan menjadi kekasih Allah walaupun dia seorang ahli maksiat. Maksud dia apa dia? Orang yang jahil dia tetap jadi musuh Allah walaupun dia orang jenis buat, orang jenis semayang, orang jenis puasa, tapi ilmu tak ada. Pasal apa dia tetap jadi musuh Allah? Sebab orang yang jahil dia tak tahu cara-cara nak bertaubat kepada Allah. Orang yang jahil dia tak tahu tentang hak-hak Allah yang boleh merosakkan akidah dia. Berbanding dengan orang yang ada ilmu, tetap akan menjadi kekasih Allah. Walaupun dia ahli maksiat. Pasal apa? Sebab orang yang ada ilmu, dia tahu cara-cara nak bertaubat. Dan Allah pula Maha penerima taubat. Dan Allah Ta'ala cukup suka dengan orang yang bertaubat. Dan orang yang ada ilmu, dia tahu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia boleh jaga diri dia supaya tidak rosak akidah. Yang ketiga, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia, iaitulah hidup di atas dunia meninggalkan solat. Solat apa? Solat fardu. Sebab tu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Kita daripada start balik dulu, kita tinggal solat banyak. Tolong qada balik semayang-semayang kita. Tolong qada balik semayang-semayang kita, ibu ayah sekalian. Ulama kata kalau kita tengah qada semayang-semayang kita, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Kita ni, kata ulama, setengah ulama kata kita sudah lagi tidak berdosa kepada Allah sebab kita sedang mengqada balik semayang-semayang kita.
Dan orang yang semayang pun menyesal juga. Pasal apa? Pasal ada semayang-semayang sunat yang dia tak buat lagi. Di antaranya semayang apa? Semayang sunat tahajud. Allahu Akbar. Sebab tu kelebihan orang yang solat sunat tahajud, di antaranya kata ulama, dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Sebab tu almarhum Syekh Ali bin Jabir dia sebut, jangan tinggal solat tahajud dan solat witir, jangan tinggal. Bangun subuh setiap pagi buat dulu 2-3 rakaat. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tak larat berdiri duduk. Kalau malas nak semayang di rumah sambil naik motor, semayang atas motor. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab ulama kata semayang sunat di atas kenderaan yang bergerak tidak wajib menghadap kiblat. Rupanya bila ada ilmu baru tahu. Saya kadang-kadang nak pergi semayang, nak pergi kuliah duha pagi-pagi tu, ambil ayat semayang siap-siap, kereta jalan, semayang sunat duha lah kereta. Boleh. Tak mau semayang tarawih di masjid, nak mayang atas motor, boleh tak? Boleh. Dia tak aku cemuih mayang ni, nak mayang lah kereta pula. Dia ajak lelaki dia, anak dia, kemudian dia duduk belakang. Kan? Kereta jalan, lelaki dia tengah bawa kereta, jadi tu imam tarawih. Allahu Akbar. Sampai kata Bilal, cukup dah 2 rakaat, semua 4. Anak pun jadi Tok Bilal. Subhana malikil ma'bud. Kawan aduk tapi like, tengok pok ni di mana ni? Orang buat masjid besar-besar, dia mayang lah kereta. Boleh tak? Boleh. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu orang yang solat tahajud, di antara kelebihannya apa dia? Kata-katanya menjadi hikmah. Dia bagi nasihat, orang mudah dengar nasihat dia. Orang yang solat sunat tahajud, kalau dia ada masalah, Allah Ta'ala direct tolong kepada dia. Sejarah telah membuktikan bagaimana seorang insan yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW sedang menggali parit, sebelum berlakunya perang Khandaq, tiba-tiba terkeluar daripada mulut yang mulia baginda Nabi SAW. Nabi kata suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Lepas Rasulullah cakap 800 tahun barulah dilahirkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tengok apa kelebihan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel pada hari Khamis. Esoknya hari Jumaat, dia nak lantik dalam kalangan tentera dia untuk jadi imam solat Jumaat. Dia tanya 3 soalan. Soalan yang pertama dia tanya kepada tentera dia, siapa yang pernah tinggal solat fardu walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia seorang pun tak duduk. Tentera dia ramai mana? 100,000 lebih tentera dia. Kalau tanya tentera kita pasal, tak ada seorang pun tak duduk, termasuk hak duk cakap. Dia tanya soalan yang kedua, siapa yang pernah tinggal solat sunat rawatib walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok separuh tentera dia duduk. Subhanallah. Memang hebat, kata Rasulullah. Dia tanya soalan yang ketiga, siapa yang pernah tinggal solat tahajud walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok-tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang sahaja. Rupanya rahsia kita duduk di sini. Tapi sayang, kita umat Islam tinggal tiap-tiap malam. Kita tinggal tiap-tiap malam. Kita lihat waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih baru berumur 20-an. Tetapi pasal apa dia boleh arahkan tentera-tenteranya yang lebih tua daripada dia? Rupa-rupanya kata-katanya menjadi hikmah.
Sebab tu kita duk heran tok guru heran tengok anak-anak depa waktu kecil-kecil memang buah. Tapi bila besar semua jadi hebat-hebat. Pasal apa? Pasal mereka mengamalkan solat malam yang mana kata-kata mereka menjadi hikmah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berkata, wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam. Pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka kecuali aku, kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga. Maknanya solat tahajud adalah amalan ahli syurga. Setengah orang tanya, ustaz, apakah amalan kami nak jadi baik, ustaz? Siapa yang nak jadi baik start pada malam ni, mulakan dengan solat tahajud. Sebab orang yang solat tahajud, akhlak dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia nak buat maksiat, Allah Taala akan jaga dia. Subhanallah. Tapi ramai tak tahu. Tidur. Kita ni tidur banyak orang. Esok di hari akhirat menyesal mampu. Cek-cek balik tidur kita, hidup 70 tahun. Cek-cek balik tidur saja kat 60 tahun. Dia tidur tu, ceramah terangkat bumbung-bumbung masjid, dia lena boleh. Dia tak tenang. Allahumma salli Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Lagi semayang apa lagi yang dia tinggal? Semayang sunat witir. Witir ni kena buat tiap-tiap malam ke setahun sekali? Setahun hanya sekali. Kena buat tiap-tiap malam. Kena buat tiap-tiap malam. Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan kamu tidur sebelum kamu tunaikan solat sunat witir. Kita ni kalau boleh bangun kita buat tak apa. Kalau jenis lena terui tu, baik buat siap-siap. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Lagi semayang apa dia tak buat? Iaitulah semayang sunat qabliyah subuh. Nabi kata siapa yang menunaikan solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat, pahalanya kata Rasulullah lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Tu dia. Maknanya dia buat 2 rakaat bukan takat jutawan, hartawan tu. Kalau dunia ni tak ketahuan dah. Lebih jadi jutawan akhirat lagi. Maknanya Nabi kata lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Tu pun ada yang tak mula lagi. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang tak jaga subuh ni, bila kita gerak dia bangun daripada bilik tidur, dia keluar pergi tidur di ruang tamu pula. Satgi kita gerak dia masuk pergi dapur, selongkak, makan-makan, tidur tepi tonggeng. Satgi gerak pula dia keluar daripada dapur pergi tidur tepi tu sampah. Satgi gerak pula masuk bilik ayak, tak mandi-mandi lagi. Dia buat apa? Sokok pula. Pasal apa? Pasal ada Allah Ta'ala campurkan sifat malas dalam diri dia. Yang tak mula lagi, saya harap sangat, jom kita mula esok. Kita penuhkan rumah Allah. Mudah-mudahan seolah-olah jadi seperti mana hari Jumaat. Buat macam Masjid Kuning lepas saya ceramah, mereka buat tu buat naik banner. Ayo kita jadikan masjid kita pada waktu subuh seperti mana solat Jumaat. Tu dia kempen apa? Kempen jadikan solat subuh macam solat Jumaat. Seperti mana yang berlaku di Temeloh. Tengok masjid mereka hari Jumaat macam hari Jumaat. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Lagi penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia. Yang keempat, iaitulah memutuskan tali silaturahim. Dia menyesal, ya Allah, pasal apa aku duk putus silaturahim waktu hidup atas dunia dulu. Sedangkan Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang selagi mana dia tak kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Dan yang terakhir sekali, penyesalan bagi orang yang telah meninggal dunia, iaitulah waktu hidup atas dunia dia tak berdakwah. Dia hidup atas dunia, dia tak dakwah. Dia ada WhatsApp, dia ada Facebook, dia tak dakwah.
Kalau lain pada grup masjid, tengok dia duduk dalam grup masjid, dia tak dakwah ajak orang buat baik, dia duduk buh gambar janda. Dia terdapat duit KWSP, janda sedang menanti. Hak perempuan dia kira nak beli barang mah. Hak dapat duit KWSP buh barang mah. Allahu Akbar. Menyesal esok ni, ya Allah, pasal apa aku tak berdakwah. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah, biarlah kita mati. Bila kita mati esok, biarlah pahala kita hidup dan dosa-dosa kita mati. Jangan, kata Imam Ghazali, bila kita mati esok, tiba-tiba pahala kita juga mati, tetapi dosa kita masih berjalan. Na'udzubillah min zalik. Rupanya duduk atas dunia, pahala dia mati. Pasal apa? Sebab hidup atas dunia tak pernah buat sedekah jariah. Duduk atas dunia tak pernah bagi ilmu yang bermanfaat kepada orang, ajak orang buat baik. Duduk atas dunia tak asuh anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Tiba-tiba yang duk berjalan dosa dia pasal apa? Sebab dia waktu hidup dulu dia duk ajar orang buat maksiat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, sebab itu kita ni kena cucikan hati kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat beramal dengan ilmu tersebut. Saya sebut tadi di antara perkara yang boleh cuci hati, yang pertama baca Quran, yang kedua iaitulah banyakkan puasa sunat, yang ketiga iaitulah hadirkan diri ke majlis-majlis ilmu, yang keempat kena banyak buat qiyamul lail. Maksud dia tiap-tiap malam bangun untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu kata ulama, jangan kita kata aku malas nak bangun tahajud tiap-tiap malam. Bermaksud kata ulama, bila kita kata malas nak bangun tahajud tiap-tiap malam, bermaksud kita juga malas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Taala tidak berhajat langsung kepada orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah untuk bertemu dengan Allah pada waktu malam. Sebab tu ulama kata bila masuk maghrib banyakkan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan boleh bangun pada tengah malam untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, nak cuci hati kata ulama, kena berkawan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Rupanya kawan dengan kawan orang yang baik dia pun boleh cuci hati kita. Wallahu alam. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak masjid kerana sudi menyebut saya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. Dan sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saya. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengubah diri kita menjadi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Taala redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami ya Allah. Kau ampunilah dosa besar kami mensyirikkan-Mu ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami ya Allah, meninggalkan salat dengan sengaja ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua ya Allah amat berjasa buat kami ya Allah.
sehingga kami dapat mengenal-Mu ya Allah, dan kami dapat taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami ya Allah sedang berada di alam barzahmu ya Allah, Kau selamatkanlah mereka berdua ya Allah daripada fitnah kuburmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau temukanlah kami ya Allah dengan kedua ibu bapa kami ya Allah sewaktu berada di dalam syurgamu ya Allah. Sesungguhnya kami ya Allah amat merindui senyuman mereka ya Allah, dan kami amat merindui gelak ketawa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau izinkanlah kepada kami ya Allah untuk menatap wajah yang mulia ya Allah, wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah anak-anak kami ya Allah, Kau jadikanlah anak-anak jiran kami ya Allah, Kau jadikanlah anak-anak sahabat-sahabat kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah apabila kami sudah tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumimu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bebaskanlah kami daripada hutang dan riba ya Allah. Sesungguhnya kami takut kepadamu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah. Kau pilihlah pasangan kami ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa mertua kami ya Allah. Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Kau pilihlah anak-anak kami ya Allah. Kau pilihlah guru-guru kami ya Allah. Kau pilihlah jiran-jiran kami ya Allah. Kau pilihlah sahabat-sahabat kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar ya Allah di hari akhirat nanti ya Allah tidak ada makanan dan minuman buat kami ya Allah kecuali telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah, untuk memudahkan kami ya Allah melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau hentikanlah wabak COVID-19 ya Allah, Kau angkatkanlah wabak COVID-19 ya Allah, Kau hilangkanlah wabak COVID-19 ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami ya Allah penawar untuk mengubatinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah, bukakanlah hati jiran kami ya Allah, bukakanlah hati sahabat-sahabat kami ya Allah, agar dapat datang ke rumah-Mu ini ya Allah untuk salat berjamaah bersama-sama ya Allah, dan duduk di dalam majlis ilmu yang mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.